Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ingin kongsikan kajian tindakan sains saya. Tajuk kajian kemahiran menjawab soalan menghuraikan, iaitu dalam soalan kebat, menggunakan teknik GATACOM. Okey, kita tulis nama penyelidik, nama kita dan nama sekolah. Seterusnya pernyataan masalah. Okey, daripada analisis item ujian diagnostik yang dijalankan kepada semua pelajar 2 cekal, didapati peratus murid menjawab soalan dengan betul bagi soalan menghuraikan adalah rendah. Okey, iaitu kemahiran menjawab soalan menghuraikan bahagian C tidak menepati kehendak soalan. Murid kurang mahir menggunakan istilah sains yang betul pada soalan menghuraikan. Yang ketiga, huraian atau penerangan yang dibuat tidak tepat. Kemudian, murid tidak dapat menghuraikan satu fakta sains. Okey, sebagai tindak balas kepada masalah tersebut, satu teknik untuk memudahkan murid menjawab soalan iaitu teknik GATACOM akan dipraktikkan. Okey, kemudian kita tulislah kajian tindakan siapa yang menjadi rujukan kita, kemudian sama ada kita ikut sama ataupun kita olah, menghasilkan teknik yang baru. Okey, pelan tindakan yang pertama. Latihan menjawab soalan menghuraikan di dalam kelas dengan menggunakan yang pertama teknik GATACOM, yang kedua kaedah unpack success criteria, yang ketiga soalan pelbagai aras, yang keempat rubrik pemakahan, yang kelima penggunaan thinking tools bagi memudahkan murid mendapat maklumat yang lebih tepat. Sasaran kajian, murid kelas 2 cekal iaitu seramai 35 orang. Objektif kajian, selepas kajian dijalankan, pelajar diharapkan mencapai objektif berikut. Okey, yang pertama objektif am, pelajar kelas 2 cekal dapat menjawab soalan menghuraikan dengan betul. Yang kedua objektif khusus, yang pertama mengurangkan bilangan murid yang menjawab dengan tidak lengkap soalan sains. Yang kedua membantu murid menghuraikan fakta sains dengan betul. Yang ketiga membantu murid menggunakan istilah sains yang betul semasa menghuraikan fakta sains. Ini adalah jadual pelaksanaan. Okey, bermula dengan sesi penerangan, ujian diagnostik, menyediakan proposal, merancang tindakan, kemudian melaksanakan tindakan-tindakan, mengumpul data dan menulis laporan. Ini adalah tindakan yang dijalankan. Yang pertama, kaedah unpack success criteria. Kita menggunakan jalur struktur ataupun structure strip. Okey, bagi teknik GATACOM, GA adalah gariskan kata kunci pada soalan. Jadi, pelajar akan menggunakan jalur struktur ni semasa menjawab soalan. TA ialah tajuk atau kenapasi tajuk. KO ialah konsep dan istilah sains ditulis dengan betul. M ialah markah menunjukkan jumlah poin yang akan ditulis oleh murid. Kalau 2 markah, 2 poin dan seterusnya. Ini adalah tindakan seterusnya iaitu rubrik permakahan. Okey, diberikan setelah pelajar menjawab soalan. Kemudian bila dia menyimak, kita berikan rubrik pemakahan. Ini adalah penggunaan thinking tools mengikut kreativiti murid semasa menjawab soalan. Ini adalah contoh-contoh ujian yang dijalankan. Hasil kerja murid iaitu melibatkan ujian pra, ujian diagnostik. Hasil kerja murid iaitu ujian post. Ini adalah analisis item. Okey, dapatan daripada ujian diagnostik. Ini nama pelajar dan ini markah-markahnya. Okey, sama juga dengan yang ini. Seterusnya kita buat analisis ujian pra iaitu ujian diagnostik. Okey, markah yang betul berapa, markah sepatutnya berapa dan kita buat peratus soalan dijawab dengan betul. Ini adalah analisis ujian pra iaitu ujian diagnostik. Kita bahagikan kepada aras tinggi, sederhana dan juga rendah. Begitu juga dengan julat markah dan bilangan murid. Ini adalah perbandingan markah ujian pra dan ujian post mengikut setiap pelajar. Ini adalah perbandingan markah ujian pra dan ujian post mengikut julat, aras rendah, sederhana dan juga tinggi. Dan ini ujian diagnostik dan ujian post. So, kita dapati ujian post. Dapatan ujian post berbanding ujian pra iaitu ujian diagnostik menunjukkan peningkatan sebanyak 18% bagi julat markah 70 hingga 89 dan 5% bagi julat 60 hingga 69.
Ini bermakna ada peningkatan dari segi pemahaman murid dalam menjawab soalan bagi kata tugas menghuraikan. Ini adalah perbandingan markah bagi ujian pra dan ujian pos dalam bentuk graf. Ini adalah ERPH ujian pra, ERPH ujian pos. Ini adalah gambar-gambar murid. Okey, gambar murid menjawab ujian pra, gambar murid menjawab ujian pos dan murid membuat peta pemikiran mengikut kreativiti sendiri. Ini adalah bahan bantu mengajar. Okey, sebaiknya kita bawa bahan maujud ke kelas kita. Ini bagi tajuk penyediaan air. Okey, guru menerangkan LO dan SC iaitu objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang akan dicapai. Ini murid menjawab soalan kebat secara lisan. Teknik Gatakom juga dikongsikan dengan pelajar-pelajar lain melalui YouTube Live. Kita masukkan juga sebagai evidence kita. Ini murid menjawab soalan kebat di dalam YouTube Live. Kita kongsikan juga dengan pelajar-pelajar dari kelas lain. Ini respon murid dalam grup Telegram setelah teknik menjawab soalan kebat dijalankan. Ini semasa live chat, murid memberikan respon juga. Teknik saya juga dikongsikan dengan pelajar-pelajar di sekolah lain iaitu di Johor dan juga di Pahang. Saya masukkan dalam laporan pembentangan kerja tindakan saya sebagai evidence. Juga dikongsikan dengan pelajar-pelajar tingkatan 1. Ini adalah refleksi pelan tindakan yang pertama. So kita ceritakan pencapaian dan kesan kepada murid. Kesimpulannya, majoriti murid dapat mempraktikkan teknik Gatakom dengan baik. Peningkatan 85% bagi markah ujian pertama walaupun peningkatan markah individu tidak ketara. Teknik Gatakom berjaya meningkatkan kefahaman murid dalam menjawab soalan kata tugas menghuraikan. Ini adalah rumusan. Kita buat dalam bentuk macam ni. Yang dekat ujung ni berjaya atau tidak, kita terangkan berapa peratus. Terdapat 5 pelajar tidak dapat menguasai dan kita tuliskan nama pelajar. Teknik tindakan susulan akan diberikan kepada murid yang masih belum menguasai. Kita tulislah kekuatan kajian dan juga kelemahan kajian. Apakah tindakan selanjutnya yang patut kita buat? Contohnya menggunakan teknik ini dengan lebih kerak, memberikan lebih banyak soalan kebat sama ada dalam bentuk lisan ataupun bertulis, membuat lebih banyak peta pemikiran bagi setiap topik bagi memudahkan murid mengingati fakta sains. Kemudian kita tulislah rujukan yang kita rujuk. Itu sahaja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Mungkin ada sebarang kekurangan. Bolehlah diperbaiki lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.